turun naik turun ilmu kalwat, dan kemudian dia baru dapat ilmu muka syafah. Itulah dia Imam Al-Ghazali. Banyak lagi lah, Imam An-Nawawi, Imam Sayuti, Sir Sikti. Saya cerita lagi satu. Orang-orang sufi punya pelajaran. Satu daripada nama Sir Sikti. Dia ni mengamalkan macam kita selalu lah. Dia muqayyam, dia belajar, dia qiyamul lail, dia puasa sunat, dia semayang tahajud, dia berdoa dan sebagainya. Lama-lama ramai ada satu anak dara berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan, izinkanlah aku dapat seorang suami yang baik, dan kalau boleh aku nak Sir Sikti. Nama dia Sir Sikti, wali Allah ni. Jadi bila begitu, wanita ni sakit, jatuh sakit dan mati. Maka bila mati, dia dihadiahkan oleh Allah berkhidmat kepada Sir Sikti. Ini cerita daripada anak murid dia lah. Jadi bila begitu, satu hari pintu bilik abang dia ni terkunci. Jadi adik dia nak masuk tak boleh. Abang dia kata apa? Wahai adik, tak payah kunci lah bilik aku boleh kunci sendiri. Muak kerja lain lah, tak payah ganggu aku. Saya suruh bang, nanti ke abang tak sempat masuk, biar saya sapu bilik abang apa, tak payahlah, biar aku basuh sendiri lah. Aku sekali adik dia rakyat rasuah. Apa sabar ni asyik tak buka pintu ni? Harus simpan apa dalam bilik ni? Adik dia pun pergi sir. Dia pergi, dia mengendap dekat pintu kunci abang dia. Dia tengok ada anak jaga sedang ngemas kitab, sedang mengemas. Dia patutlah tak bagi aku masuk. Esok balik, bang, saya sudah tahu rahsia dia. Abang tak usah bunyi lagi. Apa dia, dek? Patutlah abang tak bagi saya masuk. Apa dia, dek? Rupanya ada simpang perempuan. Jangan melampau lah. Mana ada, tak ada. Aku tengok dengan mata sendiri. Oh, kalau begitu, wahai adikku, yang kamu tengok itu siapa? Rupa dia sekian-sekian. Mu tahu tak siapa? Aku tak kenal. Mu tahu tak siapa? Aku nak bagi tahu. Dia tu sekian. Hak mati tahun lepas. Dia tanya, mana betul? Tapi aku nak tanya mu, apa pasal dia masuk bilik ni? Dia ditakdirkan Allah nak tunaikan hajat dia di dunia. Dia tak dapat jadi suami bersuamikan kepada Sir Sikti. Allah izinkan untuk diterima kepada Sir Sikti. Itu baru satu cerita, ada 1000 lagi. Jadi benda begini kita kena bagi kepada anak murid supaya dia tahu kehebatan amalan sufi. Allah nampakkan dia melalui contoh. Sebab tu kenapa yang termasyhur Tok Kenali, Tok Kupalut, Tok Selehok, Tok Perasan, Tok Bacok. Kenapa terkenal hal ni? Sedangkan ulama di Malaysia, ulama di Kelantan pada masa 182. Kenapa yang masyhur Tok Kenali? Kenapa yang masyhur Tok Kupalut di Terengganu? Kenapa yang masyhur Tok Bola Manis, Imam Malik, Syekh Abdul Malik? Kenapa? Sebab dia ahli sufi. Perangai dia, ibadat dia, watak dia, negara dia terselah di tengah masyarakat. Terselah, saudara. Sebab tu sekarang waktu dia buku untuk kenali. Sebab kata-kata dia dekat 100 tahun yang lalu menjadi kenyataan hari ini. Ni dia. Sebab dia bukan siapa. Maka sebab tu Abu Bakar juga seorang yang kasyaf, yang Allah buka pandangan, dapat melihat apa yang akan berlaku, tetapi tidak dapat ditulis dengan perkataan ataupun dengan pensel. Itu namanya mukasyafah. Mukasyafah dapat satu rahsia yang tidak dapat diceritakan kepada orang lain, tetapi dia dapat kesan. Contohnya macam kita, macam mak kita lah kan. Aku rasa suamimu tu tak bagus tu. Jangan. Kalau kita kahwin juga siap lah. Benar dia dadah lah tu. Ni kita panggil mukasyafah. Suara hati ibu mesti tepat. Suara hati ibu biasanya benar. Sebab apa? Sebab dia jujur kepada anak. Dia perok, dia mengandung, dia beri makan, dia jaga 2 tahun tak tidur malam. Takkan Allah tak beri kepada satu rasa. Maka oleh sebab tu bila mak kata jangan, tolong jangan. Kalau benda tu yang boleh diniat. Tapi kalau mak kata jangan semayang, kena semayang. Jadi macam apa ni, satu tabi'in, apa nama dia? Dia tak jawab salam mak dia. Maka Allah Ta'ala hukumkan dia dengan diketengahkan oleh masyarakat. Sebab tu kalau semayang sunat, kelebihan ibu ni kalau tengah semayang sunat, semayang tu kena keluar jawab salam mak. Kalau semayang fardu tak boleh. Ketinggian mutu seorang ibu. Itu dia. Setelah berlaku
Maka oleh sebab itu punya ni kena jaga. Mak yang mai kalau mak panggil Man, kena menyahut. Ya mak. Wala taqul lahuma uff. Wala tanharhuma. Jangan kamu kata pada ibu bapa kamu uff, dan jangan selingkuh kepada keduanya. Uff pun tak boleh. Apa tak lagi? Juga uff pun tak boleh. Ini tak balik-balik. Apa mak? Ai dah besar. Ikut ai dah pergi mana pun. Ai dah besar. Nampak besar belakang, atas bawah tengok semua besar. Mau ikut mula nak. Habis hancur seorang anak. Sebab apa? Apabila cacat hati seorang ibu, anak tidak akan selamat. Pasal apa jadi gitu saudara? Pasal dia mukasyaf. Sebab seorang ibu Allah akan beri dia mukasyaf, iaitu melihat apa yang akan berlaku keburukan kepada anaknya. Jaga. Ada ni tuan manis. Dan keenam bahawasanya sebenarnya dan tiada mendatangkan mereka sedikit makanan jua, sesungguhnya telah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya halal tiada didatangkan mereka segala makan dan haram mendatangkan mereka bertembunan. Ini yang pertama-tama. Tidak boleh mendatangkan mereka dengan banyak makan. Dan kalau haram lagi banyak. Ini masalah dia. Ketujuh, bahawasanya lah pada membimbangkan hati dan tubuh dengan menghasilkan dia. Kalau kita banyak makan ni tadi, ada masalah-masalah kepada hati, tubuh badan kita dengan perkara-perkara berikut. Makan punya pasal. Yang pertama, kemudian sediakan dia. Nak kena masak, nak kena rebus, nak kena goreng, nak kena cari bawang, nak kena apa rebus. Satu kata. Yang kedua, kemudian makan dia susah juga. Nak kena suap, nak kena mamuk. Nak mamuk tu pelan-pelan takut lekat tulai lagi. Macam-macam kan tak? Tu dia. Kena hak gigi tak ada gitu. Kan payah tu. Kan? Dan ketiganya, kemudian selesai ke dia. Dah sudah. Lepas makan pula cari apa? Cari rumah 4 kali 4 pula. Tak ada pun dah ungar lagi serah. Tu dia. Ni ulama punya kajian. Dia buat tesis lah kalau kita tak. Dia buat satu kajian. Di buruknya di mana, cantiknya di mana. Keempat kalinya, akhirnya keempat pula kata dia. Kemudian dengan sejahtera daripadanya dah kenyang molek, jadi ulas awak. Tak ada satu benda yang baik bila terlalu banyak makan. Macam kita lah, lepas makan, lepas pupuk kodok, lepas kodok pupuk, kita lagi nantai dah kau. Buat siapa tak berjanji tak boleh. Ni pura-pura je. Maknanya sebab apa? Bila kita letih, makan banyak kita jadi lepok. Dia jadi ulas awak. Ulas awak tu ulas awak. Dia makan pambuli, lepas tu 2 hari tak duduk. Mari kapur, jiruk-jiruk, tarik. Tak boleh jiruk begitu. Dia dah pupuk dah kambing. Sebab tu orang kata bila makan jadi ulas awak. Dia bayar, dia nama 4 kali dia. Dia sejahtera daripadanya. Kelimanya dengan nyata daripadanya kebinasan pada tubuhnya, penyakit dan hilali. Bila sudah lebih makan, lebih segala-gala, maka mulalah penyakit. Yang paling utama sekali ialah darah tinggi. Lepas tu merebak kau kecil mani. Lepas tu lemah jatuh, package. Lepas tu wasiat. Ni makan punya hal. Sebab tu saudara makan ni kena jaga, hati-hati. Budak-budak kecil dalam banyak makan ikan. Ikan mustahak. Doktor cakap ke saya lah, saya tak tahu. Dan daging yang sunatnya seminggu sekali. Nabi beritahu seminggu sekali. Sebab daging memperbanyakkan kita punya tekanan darah tadi. Kalau dari segi syariah lah, dari segi doktor pun tak bagi. Daging-daging lemak-lemak ni banyak-banyak. Kata dia, dan kebenaran pada tubuhnya terdapat penyakit dan hilal. Hilal ni bermakna banyak berbagai-bagai side effect pada makan tadi. Makan punya hal tadi banyak berlaku side effect. Sebab tu saudara, orang yang makan tak memilih memuja pemerintah patah ni, badan dia tidak kuat. Tidak kuat saudara. Sebab tu tubuh saya makan sejemput. Dia cerita awal, perut kita ni awal macam lebih itu. Musuak segeling masuk. Musuak secupuk pun masuk. Target segatai tu masuk. Lama-lama perut pun jadi balon. Ada seorang kawan saya. Dia ni orang Terengganu. Dia kalau bila makan, pinggan ni tak ada hubungan dengan pinggan, tak cukup. Dia kena pula besin. Besin tahu besin? Tu dia makan. Dia buka tali luar dia makan. Atau makan. Dia
kita